Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fizan Ifah. Nombor metric saya BP22110070. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang pencemaran alam sekitar. Isu pencemaran alam sekitar merupakan masalah yang menjadi liputan utama akhbar pada masa kini. Dan ianya menjadi semakin serius saban hari yang akibat daripada pembangunan yang tidak terkawal dan penambahan penduduk yang sangat tinggi, terutamanya di bandar besar, yang menyebabkan semakin banyak sumber yang diperlukan dan untuk meningkatkan hasil pengeluaran bagi menampung kehidupan dan penggunaan penduduk. Persoalannya, apakah jenis, punca, kesan dan cara mengatasi pencemaran alam sekitar? Tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan adalah amat penting untuk kemajuan negara. Tetapi pembangunan tidak mengira kemampuan alam sekitar, semestinya akan menyebabkan konsep pembangunan berterusan tidak dapat direalisasikan. Apakah definisi pencemaran? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pencemaran adalah satu perbuatan yang mencemarkan alam di mana perbuatan mencemarkan kebersihan dan alam sekeliling dengan sampah. Apakah definisi alam sekitar? Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris ia disebut environment, yang membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, berdasarkan kepada terjemahan literal, maka perkataan alam sekitar adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus, perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal yang melingkungi satu organisma di muka bumi. Bagaimanapun, secara khusus, perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal yang melingkungi suatu organisma di muka bumi. Apakah jenis-jenis pencemaran alam sekitar? Pencemaran alam sekitar terbahagi kepada dua. Pencemaran yang pertama yang disebabkan oleh faktor semula jadi, di mana dia disebabkan oleh pencemaran yang berlaku dengan sendirinya setelah berlakunya bencana alam seperti letusan gunung berapi, ribut lapan, gempa bumi dan banjir yang tidak disengajakan. Pencemaran kedua adalah pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia. Pencemaran ini disebabkan oleh faktor yang dilakukan oleh manusia secara sengaja atau tidak sengaja. Pencemaran yang saya akan sebutkan adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan bahan kimia, jirim atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat kualiti udara, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar. Apabila ia dibebaskan ke atmosfera, contohnya pencemar udara adalah gas karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, bau-bauan, logam toksik seperti plumbum, tembaga dan sisa radioaktif. Faktor kepada pencemaran udara ada melebihi daripada dua, iaitu aktiviti pembangunan dan perindustrian, kenderaan bermotor, pembakaran terbuka dan aktiviti harian manusia. Aktiviti pembangunan dan perindustrian iaitu perkembangan ekonomi dunia bergantung kepada industri yang menghasilkan barang untuk dieksport dan untuk aktiviti perniagaan domestik. Namun, macam udulah. Perkembangan ekonomi dunia bergantung kepada industri yang menghasilkan barang untuk dieksport atau untuk aktiviti perniagaan domestik. Jadi, aktiviti ini telah menambah buruk lagi keadaan pencemaran udara di dunia. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida telah membawa kepada kesan kasihan kepada kehidupan alam sekitar. Selain itu, bukan sahaja gas pencemar dilepaskan oleh industri, malahan habuk-habuk yang mampu mengakibatkan sesak nafas juga akan dilepaskan. Faktor kedua adalah kenderaan bermotor. Kenderaan bermotor merupakan penyumbang pencemaran utama di dunia. Masyarakat moden amat bergantung kepada penggunaan bermotor seperti kereta, motor, lori, kapal terbang dan banyak lagi. Setiap kenderaan bermotor ini memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan ini perlu melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Faktor ketiga adalah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pelepasan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpang. Akibatnya, partikel jelaga yang boleh diterbangkan ke jarak jauh oleh angin telah dihasilkan.
Seterusnya akan menyebabkan keadaan jerebu berlaku di sekeliling tempat tersebut. Faktor keempat ialah aktiviti harian manusia itu sendiri. Isi rumah menyumbang kepada pencemaran udara melalui penggunaan tenaga untuk mesin dan penghasil listrik seperti tepi sejuk, penyaman udara. Apabila cahaya penyujuk digunakan, gas klorofluorokarbon atau CFC akan dilepaskan ke udara dan ia mampu untuk menipiskan lapisan ozon. Kesan kepada pencemaran udara adalah kepada kesihatan manusia. Kesan utama pencemaran udara adalah manusia akan mengalami kesesakan pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Kesan lain adalah akan menyebabkan seseorang itu menjadi mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Kesan kedua adalah kepada tumbuhan. Tumbuhan akan mengalami kerosakan nekrosis atau keguguran daun, klorosis iaitu pertukaran warna, dan pertumbuhan mereka akan terbantut. Kesan ini juga akan menyebabkan sebahagian daripada penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi yang akan akhirnya mengganggu kehidupan seharian. Kesan ketiga adalah penipisan lapisan ozon. Pencemaran udara akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendedahan secara terus ini juga boleh menyebabkan berlakunya kanser kulit kepada manusia. Nama saya Atira binti Zakaria, bernombor matrik BP 22110089, akan membincangkan tajuk kesan-kesan pencemaran air. Kesan-kesan pencemaran air. Pencemaran air adalah salah satu penyebab penyakit kronik. Akibat meminum air tercemar, manusia akan dijangkiti penyakit menular seperti sakit kepala, penyakit kulit, kanser, gangguan sistem saraf, penyakit hati dan lain-lain. Kesan yang pertama ialah kesan terhadap kesihatan manusia. Bahan-bahan yang dibuat dalam sungai akan mengurangkan kandungan oksigen dalam air. Seterusnya, hidupan akan mati apabila memakan bahan-bahan beracun daripada sumber air yang tercemar ini. Manusia juga boleh mendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum atau menggunakan air yang tercemar. Selain itu, sampah sarap dan najis yang dibuang ke dalam air juga menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam air maupun kepada manusia sendiri. Kesan yang kedua, kesan kepada kualiti air. Penggunaan air laut juga terutamanya sebagai ejen penyejuk bagi mesin dalam sektor janakuasa elektrik merosakkan kualiti air. Air yang panas selepas digunakan untuk menyejukkan mesin-mesin dalam sektor ini akan disalurkan semula ke laut. Ini menyebabkan seluruh kawasan saliran laut itu akan menjadi panas dan mengakibatkan kehidupan di kawasan itu sukar untuk beradaptasi kerana keadaan suhu airnya yang tinggi dan meningkat secara mendadak justru mengganggu ekosistem kehidupan di laut secara perlahan-lahan. Kesan yang ketiga, mengurangkan kandungan oksigen terlarut. Proses yang dihasilkan oleh industri, terutamanya industri pemprosesan makanan, biasanya kaya dengan nutrien anorganik, contohnya nitrogen, fosforus dan kalium, di samping sebatian-sebatian organik terlarut. Oleh itu, nutrien ini menyebabkan risiko pencemaran dilupuskan secara tidak langsung di dalam sungai atau tasik dan menghasilkan keadaan eutrofikasi. Sebatian organik terlarut mengurangkan jumlah kandungan oksigen terlarut. Kesan seterusnya ialah sistem air bawah tanah tercemar. Sesetengah kilang akan memperuntukkan kawasan untuk pembuangan sisa-sisa kilang. Tetapi apabila berlaku hujan lebat atau loji pecah, sisa-sisa ini akan terkeluar dan menyebabkan dua masalah, iaitu pertama ialah jika sisa ini mengalir di permukaan, maka ianya akan mengalir di dalam sistem saliran, terutamanya parit dan sungai. Masalah kedua pula
ialah sekiranya sisa ini mengalir ke dalam sistem bawah tanah akan menyebabkan sistem air bawah tanah tercemar. Dua-dua masalah tersebut akan merosakkan dan mencemarkan hidupan dan keadaan air itu sendiri. Kesan seterusnya ialah menjejaskan keindahan alam. Seterusnya, pencemaran air juga menyebabkan keindahan dunia pada masa kini terjejas. Pantai-pantai yang dipenuhi dengan sampah sarap dan tidak indah untuk dipandang. Sampah sarap yang dibuang di laut menjadi punca hal tersebut berlaku. Keadaan air laut ataupun sungai yang berbau busuk akibat daripada bakteria-bakteria daripada bahan-bahan cemar yang dibuang ke dalam air laut atau sungai mewujudkan keadaan yang tidak selesa kepada manusia dan juga hidupan yang lain. Kesan yang seterusnya ialah banjir. Pencemaran air juga menjadi punca kepada banjir yang berlaku di dunia pada masa kini. Banjir-banjir yang kerap berlaku disebabkan oleh tersumbatnya parit yang sepatutnya mengalirkan air ke laut ataupun sungai. Apabila sampah sarap menyumbatkan aliran air tersebut, banjir mudah berlaku dan menyebabkan persekitaran kotor. Kesan langsung daripadanya adalah kemusnahan tapak pembiakan rantai makanan dan juga mempengaruhi pembuatan makanan, produktiviti makanan dan kos meningkat. Kesan seterusnya, kemusnahan kehidupan akuatik. Di Malaysia, aktiviti perindustrian, urbanisasi serta perladangan menyebabkan pencemaran logam berat, racun makhluk perosak, pencemaran organik serta peningkatan keledak dalam air. Ia merupakan pencemaran utama yang memusnahkan kehidupan akuatik. Laluan utama pencemaran dari darat ke laut adalah melalui sungai. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Elia Adiba binti Mat Napi, bernombor matrik BP 22110098. Hai guys, hari ini saya ingin berkongsi tentang pencemaran tanah. Okey. Pencemaran tanah terhasil daripada perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan tanah sehingga menjadi pertukaran warna, kesuburan dan juga hakisan. Antara punca pencemaran tanah ialah pembuangan sampah yang tidak terkawal. Pembuangan sampah secara sesuka hati dan tidak memenuhi syarat merupakan antara punca mengakibatkan masalah pencemaran tanah berlaku. Hal ini terjadi apabila masyarakat membuang sampah ke atas tanah dan tanah tersebut akan menjadi habitat bagi pelbagai mikroorganisma yang terdiri daripada bakteria dan juga virus. Hal ini boleh menyebabkan pelbagai penyakit boleh terjadi apabila seseorang menggunakan tanah tersebut. Seterusnya, punca pencemaran tanah yang lain ialah pembuangan sisa toksik dan nuklear. Antara bahan buangan yang dihasilkan daripada kilang-kilang termasuklah minyak, sisa toksik dan sisa-sisa kilang. Pencemaran tetap akan berlaku walaupun bahan buangan tersebut ditanam di dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh logam berat iaitu seperti lithium, beryllium, merkuri dan sebagainya. Oleh itu, partikel-partikel yang berbahaya ini akan meresap ke dalam tanah sekiranya bercampur dengan air seperti air hujan. Sekiranya tindak balas air hujan ini berlaku dengan tanah, akan menyebabkan keadaan menjadi lebih teruk. Seterusnya, punca yang ketiga ialah kegiatan perlombongan. Kegiatan perlombongan yang berskala kecil juga boleh menyebabkan masalah pemendapan yang teruk di bahagian hilir. Lalu menyebabkan saliran lombong beresid. Okey. Kegiatan perlombongan seperti emas, perlombongan pasir dan juga penepus tanah serta pembangunan akan menyebabkan kehidupan pantai seperti kehidupan akuatik akan terancam. Air daripada hasil perlombongan yang mengalir ke pantai ataupun laut akan menyebabkan air tercemar dan pH yang neutral akan bertukar menjadi lebih beresid. Jadi keseimbangan ekosistem akan terancam sekiranya habitat kehidupan akuatik sudah dicemari. Seterusnya adalah punca daripada pembalakan. Aktiviti pembalakan yang tidak terancang akan juga menyebabkan pencemaran tanah. Okey, kawasan hutang sering ditebang untuk memperoleh hasil balak
dan kayu. Namun begitu, sekiranya aktiviti penebangan hutan ini tidak diatur dengan rapi, akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar. Hal ini membolehkan ketiadaan akar pokok untuk mencengkam tanah dan kesannya tanah runtuh akan berlaku. Dan haiwan-haiwan di sekitar hutan tersebut juga akan terancam. Kesan daripada pencemaran tanah. Kesan yang pertama ialah penyebaran kuman dan penyakit. Salah satu kesan yang akan berlaku kepada pencemaran tanah ialah kuman dan penyakit. Haiwan-haiwan perosak seperti tikus, lipas dan lalat akan berkerumun di kawasan tanah yang tercemar, seterusnya menyebabkan kuman dan penyakit ke tempat lain. Sekiranya makanan yang dihinggapi lalat atau dimakan lipas seterusnya dimakan oleh manusia tanpa sengaja, akan menyebabkan manusia terkena keracunan makanan. Hal ini mengakibatkan individu tersebut diserang penyakit yang serius. Kesan yang kedua ialah kualiti tanah merudum. Antara kesan lain yang akan timbul daripada pencemaran tanah ialah kualiti tanah yang merudum daripada kerosakan tanah. Sisa-sisa industri dan hasil tumpahan daripada kilang atau kenderaan motor akan menjadikan tanah rosak dan kualitinya merudum. Tanah yang rendah kualiti menyebabkan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang ditanam tidak akan hidup dan akan menjadi kurang kesuburan. Seterusnya berlaku hakisan tanah. Hakisan tanah yang teruk disebabkan oleh penggodolan bukit dan pembalakan yang menyebabkan tiada akar tumbuhan yang dapat mencengkam tanah tersebut. Kesan daripada hakisan tanah adalah akan berlakunya bencana banjir, tanah runtuh dan menyebabkan haiwan-haiwan di dalam hutan boleh pupus. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi pencemaran tanah. Bagi mengurangkan berlakunya pencemaran tanah, langkah yang pertama boleh diambil ialah pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar merupakan salah satu kaedah yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi pencemaran tanah. Hal ini dapat membentuk sikap positif dalam diri seseorang itu, lebih memahami perihal pencemaran alam sekitar dan seterusnya lebih mendalami ilmu tentang pencemaran, punca dan akibat yang akan berlaku apabila membuat sesuatu perkara. Yang kedua, langkah mengatasi pencemaran tanah ialah kempen kesedaran. Kempen kesedaran merupakan salah satu inisiatif yang diambil bagi mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Antaranya kempen-kempen alam sekitar seperti Cintailah Sungai Kita, Kitar Semula dan Sahabat Alam Sekitar. Okey, dalam kempen ni peserta akan diajarkan tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan sebagainya. Sekian.